Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita bertemu sekali lagi dalam siri tazkirah yang keempat pada hari ini. Dan saya masih lagi dengan tajuk kenapa kita mesti bersama dengan PAS dalam perjuangan untuk mendaulatkan Islam dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. Hujah saya yang keempat berdasarkan satu kaedah fiqh yang berbunyi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, yang bermaksud suatu perkara yang tidak sempurnalah suatu kewajiban melainkan dengan perkara itu maka perkara itu menjadi wajib. Saya ulang sekali lagi, suatu perkara yang tidak sempurnalah sesuatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah melainkan dengan perkara itu maka perkara itu menjadi wajib. Sebagai contoh, menunaikan fardu haji adalah satu kewajiban, tetapi kita tak akan dapat menunaikan haji kalau kita tidak punya kewangan yang cukup. Hari ini sekurang-kurangnya untuk kita pergi menunaikan haji kena ada RM14,000 Malaysia. Maka mencari duit sebanyak RM14,000 itu adalah suatu kewajiban, kerana kita nak menunaikan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT, iaitu fardu haji. Contoh yang kedua, sembahyang 5 waktu adalah satu kewajiban, dan kita tak boleh menunaikan sembahyang melainkan mesti ada wudhu, mesti menutup aurat, mesti menghadap kiblat. Maka mengambil wudhu untuk sembahyang itu hukumnya wajib. Menutup aurat untuk sembahyang itu wajib. Menghadap kiblat dalam sembahyang itu wajib. Walaupun pada asalnya ambil wudhu itu sunat, tetapi bila nak menunaikan sesuatu yang wajib yang terikat dengan wudhu, maka menjadikan wudhu yang sunat pada hukum asal itu menjadi wajib. Begitu juga kita dalam perjuangan. Kita nak mendaulatkan Islam, memartabatkan Islam dalam negara. Mampukah kita dalam sebuah negara yang tidak mendaulatkan Islam untuk kita melakukan perjuangan secara individu, berjuang seorang di sana, seorang di sini? Sudah tentu kita tak mampu, kerana arus jahiliyah telah mengambil bentuk suatu arus yang deras, yang bukan senang untuk kita nak merubah arus. Kalau kita melakukan kerja secara individu, berseorangan, sudah tentu kita tak mampu merubah arus yang begitu deras mengalir, dan kemungkinan besar kita akan dihanyutkan di dalam arus. Untuk merubah arus yang begitu hebat, kita perlu membentuk satu arus yang bertentangan dengannya untuk kita berubah arus yang telah sedia ada di dalam negara. Arus baru itulah dia perjuangan Islam yang kita tokong pada hari ini, iaitu melalui Parti Islam Malaysia PAS. Kerana kita nak menghadapi jahiliyah yang telah mengambil bentuk negara, yang telah mengambil bentuk sistemnya, kerana kebanyakan sistemnya semuanya tidak berdasarkan pada Islam. Institusi yang ada pun tidak berasaskan pada Islam. Maka kita tentang dengan sebuah jamaah yang kuat. Kita tak mampu menentang arus jahiliyah ini secara berseorangan. Maka kita wajib melibatkan diri dalam perjuangan untuk meruntuhkan jahiliyah dan membangunkan ditapaknya dengan bangunan Islam yang suci. Jadi sebab itu kita mestilah bersama-sama
dengan parti Islam se-Malaysia PAS. Apa yang kita lihat pada hari ini, kekuatan yang ada pada parti Islam se-Malaysia PAS pun tidaklah begitu hebat, tidak begitu kuat. Perlu umat Islam semuanya terlibat, barulah kita membina satu kekuatan yang dapat menyaingi dan menandingi serta mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak mahu mendaulatkan Islam di dalam pemerintahan negara. Sebagai contoh, umat Islam di Madinah, umat Islam di Mekah. 13 tahun Nabi menyeru manusia di Mekah, tetapi tidak ramai yang menyahut seorang Nabi yang menerima Islam dengan baik. Tak ramai. Kemudian orang-orang Ansar pula mula masuk Islam. Kekuatan yang ada di Mekah tidak mampu untuk nak mendaulatkan Islam dalam negara. Kekuatan yang ada di Madinah juga masih belum mampu untuk mendaulatkan Islam dalam negara. Maka Allah mewajibkan umat Islam di Mekah hijrah ke Madinah, kerana tapak Islam di Madinah adalah lebih baik daripada tapak Islam di Mekah. Penentangan di Mekah sangat kuat. Maka dengan hijrah umat Islam di Mekah bergabung dengan umat Islam di Madinah menjadi satu kekuatan baru, sehingga pada tahun Nabi hijrah itu juga telah terbentuk sebuah negara Islam di Madinah dan Nabi menjadi kedua negara. Sebab itulah hijrah itu diwajibkan, tidak dihukumkan sunat, kerana tidak sempurna kewajipan untuk mendaulatkan Islam di Madinah melainkan dengan hijrahnya umat Islam di Mekah ke Madinah. Maka hijrah umat Islam Mekah Madinah itu adalah satu kewajipan bagi membentuk sebuah negara Islam, sebuah pemerintahan Islam yang dapat melaksanakan Islam yang syumul, seperti yang kita sebut dalam tazkirah yang dahulu. Hari ini saya menyeru seluruh umat Islam di Malaysia, marilah bersama-sama bergabung dalam Islam, kerana penggabungan itu suatu kewajipan untuk memperkuatkan parti dan memantapkan perjuangan Islam. Dan dengan penggabungan itu, insya-Allah kita telah memiliki syarat untuk mendapat pertolongan Allah dan sekaligus akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Perjuangan secara terpisah-pisah dan terpencil-pencil, tidak melalui sebuah jamaah yang kuat dan kokoh, memang tidak kuat dan boleh dikalahkan oleh musuh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, al-haqqu bi ghairi nizam yaghlibuhu al-batil bi nizam. Yang bermaksud, kebenaran yang kita perjuangkan dengan tidak tersusun boleh dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Perkara seperti inilah kadang-kadang kita tak faham. Kenapa kita berjuang Islam kalah juga, tak menang juga. Sayyidina Ali sangat memahami dan dia menyebutkan kebenaran, walaupun ianya kebenaran yang datang daripada Allah, tapi kita perjuangkan dengan cara yang tidak tersusun, tidak teratur, tidak kemas, boleh dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Saya sebut tadi, kebatilan telah mengambil bentuk negara, mengambil bentuk institusi, mengambil bentuk sistem-sistem. Tiba-tiba kita nak perjuangkan dengan tidak duduk dalam satu jemaah, tidak bersistem, tidak ada maknanya disiplin yang kemas, memang kita boleh dikalahkan oleh kebatilan. Sebab itu saya menyeru seluruh Islam, marilah kita bersama-sama dengan wadah PAS untuk kita berjuang dan mendaulatkan Islam dalam negara. Dan insya-Allah dengan kebersamaan kita itu, kita yakin Allah akan memberikan pertolongan untuk memenangkan kita dalam perjuangan, lebih lagi dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, setakat ini dapat saya sampaikan, dan kita akan sambung dalam tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان